Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so our next product mix pricing strategy adalah for the captive product pricing. Okay, so captive product pricing adalah produk yang use along. Okay, so captive product pricing adalah macam mana harga kita nak letakkan bagi produk yang use along with a main product. Okay, setting a price for product that must be used along with a main product. So captive product ni memang produk yang kena digunakan bersama main product. Companies that make products that must be used along with the main product are using captive product pricing. Okay, so kalau sesebuah company tu ada mengeluarkan barangan yang kena ada tambahan yang akan digunakan bersama produk tersebut, maka dia akan menggunakan captive product pricing. Okay, so kita tengok contohlah, senang kan? Okay, kenapa ini berlaku? Okay, sebab jangka hayat dia tak sama. Okay, printer boleh guna lama, tapi cartridge tak boleh guna. Tak ada cartridge yang boleh guna lama sebacam mana printer tersebut. Okay, printer mungkin boleh guna 5 tahun, tapi cartridge kita guna sampai habis, kita kena ganti. Okay, so this is the captive product lah. Okay, so cartridge tu adalah captive product, printer adalah main product. Okay, sama juga dengan torchlight. Okay, torchlight mungkin boleh tahan 3 hingga 5 tahun, okay, mungkin lebih 10 tahun kan. Okay, tapi bateri tak boleh tahan. Okay, bateri dah guna dia kena ganti. Okay, so jangka hayat dia tak sama. Okay, jadinya pengeluar yang keluarkan barang ni tak adalah kata dia sekali guna kan. Okay, guna habis bateri kena buang torchlight, habis bateri kena buang torchlight, habis cartridge kena buang printer. Tak boleh lah kan. Okay, so sebab tu dia jual secara berasingan. Okay, maka dengan itu dia kena tentukanlah harga captive product ni. Okay, yang mana dia mungkin masa tu dia beli, okay, biasanya contoh pada masa first kita beli, kita dapat free kan. Kita dapat free this captive product. Alright. Ataupun pada harga yang rendah. Okay, tapi pertama kali je. Bila nak kena beli lagi, bila nak refill ataupun nak ganti cartridge, dah harga dia berapa, mungkin mahal kan. Okay, Canon kan, especially sangat mahal lah harga cartridge dia kan. Okay, so tu maksud captive product lah. Okay, sama macam torchlight. Okay, torchlight. Okay, so tapi bateri dia harganya rendah lah berbanding dengan cartridge kan. Okay, so bateri kalau especially kalau AA, setakat AA, harga dia berpadanan lah. Okay, dengan torchlight tu. Okay, so biasanya dia dapat free juga, okay, ataupun dijual pada harga yang rendah pada masa kita nak beli torchlight. Tapi kalau kita nak beli bateri je, harga dah jadi lebih tinggi. Okay, dan jarang pula, dan memang tak akan berlaku kalau bateri mungkin kita guna untuk benda lain kan. Tapi dia memang orang tak ada saja-sajalah beli bateri untuk guna bateri tu like apa, nak berhiasan ke tidak lah kan. Cartridge pun sama. Okay, orang hanya akan guna cartridge. In fact, model ni 655 ni untuk printer yang bersesuaian. Okay, kalau printer dia tukar, dia dah takkan beli this model 655 ni lagi. Okay. Okay, so tu this adalah captive product. Okay, so dengan itu firma kena fikirkan berapa harga masa dia beli sekali ataupun masa dia beli berasingan. Okay, so that is captive product pricing. Okay, dan seterusnya adalah by product pricing. Okay, by product ni dia cerita lain sikit ya. By product ni adalah waste. Alright, by product adalah waste. Kita tengok definisi dulu. By product adalah production waste. Producing products and services often generates by products. Okay, so dalam kita mengeluarkan sesuatu barang, biasanya memang akan ada waste. Okay, memang akan ada bahan buangan hasil daripada production. Okay, proses production. Proses pengeluaran tu
akan menghasilkan bahan buangan. Okey. So sekarang ceritanya kita kalau kita nak buang bahan buangan tu, dia adalah kos kan? Dia adalah kos yang dah incurred kan? Kita beli bahan mentah, kita proses bahan mentah untuk keluarkan barang. Bahan-bahan buangan tu adalah kita punya kos. Alright? Okay, bahan buangan tu adalah kita punya kos. Kalau kos melupuskan bahan buangan tu adalah tinggi, maka kos keseluruhan kita adalah juga tinggi. Dan dengan itu mungkin harga barang yang kita keluarkan tu juga adalah jadi tinggi. Faham tak ni? Okey, kita baca dulu. If the byproducts have no value and if getting rid of them is costly, this will affect the pricing of the main product. Okay, so sekiranya bahan buangan tersebut, okay, this byproduct tidak mempunyai apa-apa nilai dan membuangnya memakan kos yang tinggi, maka ini akan mempengaruhi harga produk yang dikeluarkan, okay, produk utama yang dikeluarkan. Because the production cost will be transferred to the product price. Okay, sebab semua ni, apa yang kita beli bahan mentah tu adalah kos kita kan. Okay, so kalau dan keseluruhan production tu adalah kos juga. Okay, kos gaji pekerja dan semua tu kita kira sebagai kos. Maka kalau kita and then nak lupuskan bahan buangan tersebut macam chemical semua tu semua memerlukan kaedah pelupusan kan. Okay, so kalau ianya memakan harga yang terlalu tinggi, maka kos kita tinggi. Bila kos kita tinggi, kos pengeluaran tinggi, kos produk pun akan jadi tinggi kan. Maka dengan itu macam mana nak rendahkan kos produk tu? Maka dengan itu ataupun nak kurangkan harga barangan lah. Okay, saya bagi contoh lah. Okay, tengok contoh kat sini. Okay, dia nak buat almari antik kan. Tak kira lah cantik mana, antik mana pun mesti ada habuk-habuk kayu. Okay. Mesti ada habuk-habuk kayu. Okay, so nak keluarkan almari yang cantik macam ni, memakan kos yang tinggi, okay, menghasilkan bahan buangan yang banyak. Okay, so kalau kita tak jual lah bahan buangan ni, kita kira kita punya tu semua kita pakai main kos saja, maka kos almari ni akan jadi tinggi. So macam mana kita nak kurangkan harga almari ni? Maka dengan itu kita jual bahan buangan ni ataupun kita gunakan balik bahan buangan ni supaya bahan buangan ni akan mendatangkan hasil yang boleh yang kita anggap sebagai tolak kos pengeluaran dan dengan itu boleh cover balik harga yang tinggi tersebut. Okay, so kita tak payahlah letak harga tinggi sangat sebab kita dah boleh jual bahan buangan. Okay, so kita dengan erti kata lain kita boleh rendahkan harga almari ni sebab bahan buangan menghasilkan almari ni juga dapat dijual kan. Okay, so dia boleh cover balik harga rendah yang kita letakkan untuk almari ni. Rendah sikit lah kan. Okay, rendah sikit, kurang sikit harga dia. Okay, sebab kita dapat jual bahan buangan ataupun by product ni. Okay. Okay, so itu maksud dia kat sini yang bullet 2 ni. If the byproduct have no value and if getting rid of them is costly, this will affect the pricing of the main product because the production cost will be transferred to the product price. Okay, so keseluruhan proses pengeluaran kita adalah kos. Okay, maka kalau kita tak cuba kurangkan kos tu, maka kalau kita just pindahkan kos-kos tersebut kepada harga barang utama yang kita keluarkan tu, maka harga barang utama tu akan jadi tinggi. Okay, maka dengan itu, using byproduct pricing, a manufacturer will seek a market for byproduct and give value to the product. Maka dengan itu, menggunakan kaedah
peletakan harga by product, sesebuah pengilang ataupun pengeluar akan mendapatkan jualan atau mendapatkan pasaran kepada by product tu, dan dengan itu memberi nilai kepada by product tersebut. So, arti kata lain, instead of main buang aja kita jadi cost yang menaikkan harga main product, maka instead of that kita jual barangan tu, okay, kita jadikan dia bahan buangan itu adalah sesuatu yang bernilai, kita cari market siapa nak beli barang tu, maka dengan itu dia boleh memberi nilai dan memberi faedah lah kepada company dan boleh mengurangkan kos ataupun mengurangkan harga barangan main produk yang kita keluarkan. Contoh kita jual habuk furniture tadi, habuk kayu tadi untuk jadi furniture yang lebih murah kan. Okay, so maka furniture yang mahal tu bolehlah kurang sikit harga sebab kalau mahal sangat nanti orang tak nak beli. Okay, ataupun contoh penternakan. Okay, so semua najis-najis haiwan kita boleh jadikan organic fertilizer. Okay, so bolehlah kurangkan sikit harga lembu, harga kambing dan sebagainya. Okay. The company seeks a market for these byproducts to help offset the cost of disposing them and help make the price of the main product more competitive. Okay, so sebuah company itu akan cuba menjual ataupun mencari pasaran untuk bahan buangan ini untuk offset. Okay, untuk offset ni macam cover cost pembuangan mereka dan membantu make the price of the main product more competitive, dan membantu, maka dengan itu akan membantu memperbaiki harga produk utama menjadi lebih kompetitif, okay, lebih berdaya saing, okay, berdaya maju, okay, lebih diterima lah, okay, ataupun lebih murah lah, ceritanya senang kan. Okay. So, dia sama-sama jual. Okay, so penjualan bahan buangan tu cover cost bahan utama, okay, barang utama. Giving value and setting a price to buy product is important to offset the cost of disposing them. Okay, memberi nilai ataupun meletakkan harga kepada bahan buangan pengeluaran tadi adalah penting untuk offset kos pembuangan mereka. Okay, hence make the main product's price more competitive. Maka dengan itu menjadikan harga produk utama lebih mudah diterima oleh pengguna ataupun lebih murah ataupun lebih berdaya saing dan sebagainya. Okay. Okay, so ni contohlah. Okay, so kita menghasilkan perabot. Kita akan ada habuk kayu. Okay, so macam mana nak rendahkan harga perabot ni? Kita jual habuk kayu. Okay, semula. Okay, dalam menghasilkan perabot ni, dalam menghasilkan almari ni, kita akan menghasilkan bahan buangan habuk kayu. By product ni adalah habuk kayu. Maka macam mana nak turunkan harga almari ni? Okay, maka dengan tu kita jual juga habuk kayu tu supaya kita dapat turunkan harga furniture, almari tadi. Okay, so kita jual juga bahan buangan tu supaya dapat turunkan harga almari. Okay, so this adalah by product, this adalah main product. Okay, almari adalah main product, bahan buangan adalah by product.